Antara berikut yang manakah kuantiti asas dan unit SI yang betul? Jawapan saya D. Suhu, unit SI, Kelvin. Okay, good. Semua ni hafal je kan? Okay, nombor 2. Nabil. Graf yang manakah mewakili hubungan Y berkadar songsan dengan X? Cikgu turun bawah sikit. Cikgu nampak. Sekejap ya. Y berkadar songsan dengan X. Okay, so yang mana? Okey, jawapannya B. Okay, betul. Bagus. Kalau yang A ni apa? Y berkadar Terus terus. Okay, sebab dia garis lurus dan dia lalu kosong. Okay, kalau C? si berkurang secara linear, Bagus. Okay, good. D? bertambah secara linear. Okay, good. Okay, number 3, Harid. Rajah 1 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kereta yang berada dalam satu garis lurus. Apakah jenis gerakan kereta itu pada QR? QR. Okay, QR. Apa jawapan dia QR? Laju seragam. Laju seragam. Okay, betul tak Raja? Laju seragam. Betul. Yang lain? Betul? Betul. Betul. Okay, betul. Okay, betul. Good. Okay. Kita nak define, nak describe motion, describe perihal pergerakan daripada P ke Q. Okay, P ke Q apa? Kita ulang kaji sini. P ke Q apa dia punya motion dia? Perihal gerakan dia tu. Nyah pecutan. Yes, good. Nyah pecutan. So kita akan dapat nilai negatif A. Ataupun nyah pecutan. Okay, ini QR pecutan. Kosong kan? Sebab dia punya kecerunan kosong. Okay, untuk RS. RS apa? Pecutan. Pecut. Pecut kan? Pecutan bertambah. Pecutan. Pecutan bertambah. Pecutan je lah. Pecutan. Pecutan. Pecutan seragam. Ni nyah pecutan seragam. Okay, nyah pecutan seragam. Ni pecutan seragam. Kenapa Kenapa kita tambah seragam ni pun seragam? Sebab nilai kecerunan untuk semua titik dekat mana-mana titik di sepanjang garis lurus, kalau kecerunan sepanjang garis lurus, nilai dia sama tak? Nilai kecerunan sama tak di sepanjang garis lurus? Awak selalu kira kecerunan matematik. Ada kira tak kecerunan dalam matematik? Kira. Sama kan? Kalau garis lurus, kat mana-mana titik, awak kira kecerunan mana-mana titik, nilai dia sama, malah. So, seragam. Nilai pecutan dia seragam. Nyah pecutan ataupun pecutan. Kalau pecutan, kecerunan positif. Kalau nyah pecutan, kecerunan negatif. Okay. Seterusnya nombor 4, Wawa. Ada tak Wawa? Wawa. Kirana? Ada tak Kirana? Ada. Baca. Kenapa tak buka mic? Tak buka kamera? Segan Cikgu segan juga. Tapi Zarul paksa. Zarul paksa. Nak kena ni Zarul. Okey, cepat. Raja 2 menunjukkan seorang pelumba basikal yang terpelanting ke hadapan apabila beliau menarik brek secara mengejut. Hukum fizik manakah yang terlibat? B. Hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama dia cakap apa? Pasal inertia. Oh, baguslah. Semua anda hebat lah. Paper 1 semua hebat-hebat ni. Okay, good. Inertia. Hukum gerakan Newton kedua cakap apa? Tak tahu. Buka buku. Zara buka buku.
Buka. Cepat. Harip, buka buku. Nabil, Kirana, Kak. Hukum gerakan Newton pertama pasal inersia. Okey, inersia menyatakan sifat semula jadi satu objek yang cenderung untuk kekal dalam keadaan gerakan atau keadaan berhenti, dalam keadaan pegun. Okey, cenderung untuk kekal dalam keadaan asalnya. Kalau dia dalam keadaan asalnya tu pegun, dia akan cuba dalam keadaan pegun. Kalau keadaan asal tu bergerak, dia akan kekalkan keadaan bergerak. So kalau kita tengok orang ni dia dalam keadaan bergerak, tiba-tiba sudden stop. Okay, inertia dalam keadaan sudden stop, berhenti mengejut, break secara mengejut. So dia terpelanting tu sebab dia nak mengekalkan keadaan gerakan dia. Sebab asalnya dia bergerak. Faham tak? Inertia dalam keadaan gerakan. Cepat. Hukum gerakan Newton kedua cakap pasal apa? Hukum gerakan Newton ketiga pula cakap pasal momentum. F sama dengan MA, betul? Okay, hukum gerakan Newton ketiga, setiap daya tindakan ada daya tindak balas. Okay, seterusnya nombor 5. Wawa ada tak? Ada. Okay, baca. Raja 3 menunjukkan dua pemain rugby yang berlanggar dalam perlawanan rugby. Selepas pelanggaran mereka bergerak bersama-sama. Ni apa? Konsep apa ni? Kalau pelanggaran je konsep apa? Lepas tu dia bergerak bersama-sama selepas pelanggaran ni, momentum jenis apa ni? Impulse. Kalau impulse dia ada kaitan dengan masa. Jadi yang ini dia cakap dua pemain rugby ni berlanggar. Maksudnya initially ni dia main rugby, dia bergerak dengan momentum dia sendirilah. M1 U1 plus M2 U2. So dua orang main. Selepas berlanggar tu selepas pelanggaran mereka bergerak sama-sama. Jadi dia berpeluk. Dia berpeluk sama-sama. Kan dia orang kan nampak ni, dia berpeluk, letak apa, dia pegang dia punya apa? Peha tu kan, tak bagi dia gerak. So maksudnya mass dia sama-sama. Maksudnya M1 tambah M2, kemudian dia bergerak dengan hal laju sepunya. So ni momentum jenis apa? Kenyal ke tak kenyal? Kenyal ke tak kenyal ni? Tak kenyal. Tak kenyal. Okey, kalau kenyal momentum akhir tu dia berpisah. M1 V1 tambah M2 V2. Sekarang ni dia tak kenyal, dia tak bounce back lah, dia tak melantun, tak kenyal kan. So dia sama. M1 U1 ni jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. M1 dengan M2 tambah, lepas tu dia bergerak dengan laju sepunya. Faham tak persamaan ni macam mana cikgu buat? Faham tak? Macam mana nak buat persamaan ni? Kalau katakan dia melantun, maksudnya ataupun dia bergerak berpisah, so awak kena pisahkanlah M1 V1 tambah M2 V2. Itu kalau kes selepas pelanggaran dia berpisah. Faham kan? Ini untuk kenyal. Kalau jenis letupan, sebelum momentum tu kosong, selepas M1 V1. V lah sebab hal laju akhir, tambah M2 V2. Kita ada 3 jenis momentum. Letupan, momentum awal dia kosong. Okey, kemudian kenyal, kemudian tak kenyal. Boleh ke? Faham ke tak? Faham ke tak ni? Faham tak, Wawa? Faham. Faham. Okey, seterusnya. Jawapan ni. Yang manakah benar? Untuk jenis momentum jenis tak kenyal ni. Okey. Mana satu awak nak pilih? Jumlah momentum diabadikan, jumlah tenaga kinetik diabadikan, kedua-dua pemain rugby mengalami pelanggaran. Cepat.
Wah, ada tak ni? Dua-dua tu kenyal lah cikgu. Dua-dua tu kenyal. Mana yang kenyal? Yang main rugby ni. Main rugby ni selepas pelanggaran dia melekat ke dia tak melekat? Lekat. Melekat maksudnya tak kenyal lah. Dia melekat. Kenyal tu kan macam dia berpisah. Lepas pelanggaran tu dia berpisah. Faham tak? Dia tak bergerak bersama-sama. Kalau berlanggar dia bergerak sama-sama, tu maksudnya tak kenyal. Jisim dua-dua tu sama-sama. Dia ada hal laju sepunya yang ini. Sekarang ni kita membincangkan dia adalah momentum jenis tak kenyal. Yang warna hijau ni. Okay. Ni momentum sebelum dia bergerak asing-asing sebab dua pemain rugby ni berlanggar. Maksudnya sebelum dia berlanggar tu mestilah dia lari, ni lari sendiri, ni pun lari sendiri. Lari asing-asing dengan momentum asing-asing. Momentum ialah hasil darat jisim dengan hal laju kan. So momentum awal maksudnya jisim awal darat dengan hal laju awal. Untuk orang yang pertama, kemudian tambah orang yang kedua punya momentum. Lepas tu sama dengan selepas pelanggaran, dua-dua ni dia stick together, bergerak bersama-sama. Sebab nampak tak dia pegang orang ni, yang opponent ni pegang orang ni punya kaki. So dia nak bergerak, tak boleh. Jadi dia bergerak juga, ada hal laju. Kita panggil hal laju sepunya. V ni hal laju sepunya. Okay. So bila dia sama-sama, jadi jisim ni kita tambah je lah. Darabkan dengan hal laju sepunya. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey. Sekarang ni awak kena tahu kalau awak ada buku teks ataupun buku rujukan ke apa, awak tengok apa ciri-ciri pelanggaran tak kenyal. Sini kita panggil tak kenyal. Tak kenyal maksudnya dia berlekat bersama-sama selepas pelanggaran lah. Dia kalau kenyal dia macam berpisah. Ni tak kenyal. So apa ciri-ciri dia? Yang benar. Okey. Jumlah momentum diabadikan, jumlah tenaga kinetik diabadikan. Kedua-dua pemain rugby mengalami pelanggaran kenyal, betul ke salah? Salah. Salah. Jadi 4 ni yang betul kan, tak kenyal. So carilah yang 4. So 3 salah, 3 salah, 3 salah. Jadi 3 salah, 4. 3 salah kan? 3 salah. Jadi jawapan dia apa? B. Betul. Apa dia? B. Bola. Betul, bola. Yo. Betul. Tenaga kinetik kenapa tak diabadikan? Sebab dia hal laju dia akan berkurang. Okey, bila hal laju sepunya akhir ni berkurang, tenaga kinetik pun berkurang. Tenaga kinetik ialah setengah mv kuasa 2. Okay, jadi bila hal laju berkurang, tenaga kinetik pun berkurang. Faham? Tapi kalau untuk pelanggaran kenyal, tenaga kinetik dia diabadikan. Tu je beza. Tu je yang tak sama. Untuk pelanggaran kenyal dan tak kenyal ni sama. Jumlah momentum diabadikan. Dua-dua jumlah momentum diabadikan. Jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Sama. Untuk pelanggaran kenyal ke tak kenyal, sama. Tapi yang berbeza adalah jumlah tenaga kinetik. Kalau jumlah tenaga kinetik diabadikan adalah untuk kenyal. Sebab dia bergerak asing. Okay? Kenyal ni dia bergerak asing. Momentum dia selepas pelanggaran tu asing. Faham tak? Dia gerak sendiri-sendiri. Sebab tu hal laju dia tu diabadikan. Tapi kalau untuk jenis tak kenyal ni, sebab dia bergerak bersama-sama, so hal laju dia akan sedikit drop. Akan sedikit kurang. So tenaga kinetik dia, jumlah tenaga kinetik tu untuk M1 dan M2 tu tidak diabadikan. Faham? Boleh ingat tak? Okey. Pergi nombor 6, balik ke Zarul. Ada orang lain lagi ke dalam ni? 6 orang je. Okey. Fred, apakah alat?
Apakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur daya? B. Neraca spring. Okay, good. Okay, yang lain semua ukur G same, unit kg. Yang mana yang ada spring, itu untuk Newton, untuk berat. Berat, unit dia Newton. Satu lagi penimbang. Penimbang apa yang kat kedai tu? Penimbang yang kat kedai tu lah. Okay, nombor 7. Terus. Siapa nombor 2 tadi? Saya. Nabil. Darjah 4 menunjukkan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh. Teknik manakah yang beliau gunakan untuk mengurangkan kecederaan? Jawapannya D. Dadu. Ya. Kenapa? Sebab mengurangkan daya impuls. Bila dia membengkok. Kalau 2 markah. Kalau dalam paper tu 2 markah. Melambatkan Apa? masa impak. Melambatkan ke memanjangkan masa pelanggaran? Memanjangkan masa pelanggaran dan sekaligus dia dapat mengurangkan daya impuls daripada formula ni. So hubungan antara F dengan T. So bila dia bengkokkan lutut, memanjangkan masa pelanggaran jadi daya impuls berkurang. Okay. Nombor 8. Harid. Johannes Kepler berjaya merumuskan 3 hukum yang menghuraikan gerakan mengelilingi matahari. Kuasa 2 tempoh planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Hukum manakah merumuskan pernyataan di atas? C. Hukum Kepler ketiga. Okay. Hukum Kepler ketiga. Macam mana awak tahu hukum Kepler ketiga ni apa? Dia berkaitan dengan rumus. Alamak, rumus tu tak ada kat sini. Sekejap tengok rumus. Cikgu nak kena buka satu senarai rumus. Kita kalau buat paper 1 ni, dengan paper 2 fizik je, awak kena biasakan dengan senarai rumus. Dekat depan awak ada senarai rumus tak? Senarai rumus. Okey, senarai rumus yang mana satu? Letak kat sini. Ketiga tak ada kat sini ke? Cikgu pelik lah kadang-kadang ni. Senarai rumus yang diberikan tak seragam tau untuk negeri-negeri. Ni Kelantan. Tak ada pula yang tu. Tengok negeri lain Pahang pula. Tak. Ni banyak. Tak seragam. Okey, so yang mana? Yang mana satu? Hukum Kepler ketiga. Nombor berapa? 13. Nombor 13 ni. Yang menyatakan tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan jejari kuasa 3. Okay, betul Hukum Kepler ketiga. Ingat tak hukum Kepler pertama cakap apa? Hukum Kepler kedua cakap apa? Ingat tak? Ingat. Okay. Ingat hukum Kepler pertama cakap apa? Orbit berbentuk elips. Okay. Dia ada 2 pusat. Betul? Betul. 2 pusat. Di mana matahari berada di salah satu pusat kan? Okay. Dalam sistem solar kita. Betul hukum Kepler kedua? Cakap apa? Garis yang menyambung dengan matahari mencakupi luas pada selang masa yang sama. Garis yang menyambung? Yang mencakupi planet dengan matahari mempunyai selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Yang lain ingat tak? Dengar. Ingat tak? Boleh bayang tak? Boleh bayang ke tak? Boleh. Ke nak cikgu buka nota? Boleh tengok balik Okey nanti. Okey nombor 9. Sambung.
Raja 9 menunjukkan sebuah satelit geopegon sedang mengorbit bumi. Pernyataan manakah yang betul mengenai satelit tersebut? C. Satelit mempunyai arah gerakan sama dengan arah putaran bumi. Korang dah buat ke soalan ni? Tak. Oh, belum. Belum. Macam pandai semua. Alhamdulillah. Okay. Raja 9 Sebab menunjukkan cikgu ajar. sebuah tak ada lah. Cikgu korang pun bagus. Korang ni. Okay. Satelit geopegon ni maksudnya dia apa? Betul lah. Dia pernyataan yang betul. Okay, tempoh. Awak jawab apa tadi? C? Kirana jawab C betul? Dia sama dengan 24 jam, bukan melebihi. So kesalahan kat sini melebihi, tak boleh. Dia mesti sama. Geopegon ni dia mesti ikut, dia satu satelit komunikasi kan. So komunikasi dia kena sync dengan jam bumi. So putaran dia mesti 24 jam. Okay, tak boleh kurang, tak boleh lebih, mesti sama 24 jam. Lepas tu dia mesti ikut arah putaran bumi. Di atas lokasi geografi yang berlainan pada masa berlainan salah, dia mesti sama. Okay, so jawapan dia C. Okay, good. Nombor 10. Wawa? Raja 5 menunjukkan termometer klinik digunakan untuk mengukur suhu badan seorang pesakit. Okay. Apakah konsep fizik yang diaplikasikan dalam termometer? B. Pandai. Okay, keseimbangan terma. Okay, apa yang keseimbangan terma cakap? Nak cuba cikgu. Okay. Apabila dua objek bersentuhan secara terma sehingga menghasilkan pemindahan haba bersih sifar. Baru ni ada soalan Selangor keluar untuk essay. Tak tahulah awak dapat set yang mana. Sekolah cikgu dapat yang essay tu pasal keseimbangan terma. Ada korang sama Ada. Set satu lah kot. Sama. Satu ke sama Oh, okey. Keseimbangan terma, dia soalan tu 4 markah. Yang essay tu kan. So pelajar banyak yang lupa cakap dan lupa satu terms ni. Objek tu mesti bersentuhan. Don't selalu tertinggal perkataan tu. Ulang balik lagi sekali Nabil. Keyword yang pertama mesti apa? Apabila dua objek bersentuhan secara terma. Bersentuhan secara terma. Okey, secara terma. Bersentuhan ni. Diorang tak cakap. Bersentuhan secara terma. Okey. Lepas tu, ciri yang kedua. Menghasilkan haba bersih, pemindahan haba bersih yang sifar. Okey, kadar pemindahan haba bersih sifar. Apa maksud kadar pemindahan haba bersih sifar ni? Tak ada Maksudnya? lagi pindahan haba tu. Daripada dua-dua objek. Objek sejuk pun memindahkan haba, objek panas pun memindahkan haba juga. Tapi yang banyak adalah daripada objek panas ke objek sejuk. Dan yang ketiga, sehingga mencapai suhu yang kedua-duanya mencapai suhu yang sama. Ni kalau siapa buat suhu sama pun dah dapat satu markah. Okay. Betul? Dan seterusnya. Agaknya macam soalan SBP macam senang je daripada soalan Selangor. Okay, seterusnya. Apa? Back ke Zarul lah. Zarul lari. Kita pergi kat Wawa balik. So, ada? Ada. Tak nampak muka awak. Okay, cepat Zarul. Soalan 11 cikgu. Raja 6 menunjukkan satu pijagari tertutup yang mengandungi udara terperangkap dipanaskan di dalam bikar berisi air. Selepas pemanasan, kedudukan omboh didapati bergerak ke atas. Berdasarkan pemerhatian dalam Raja 6 didapati... Saya tak tahu cikgu. Cubalah. Cuba tembak mana. B.
tekanan udara terperangkap bertambah disebabkan pertambahan suhu udara terperangkap apabila dipanaskan. So awak teka B kan? Betul Okay, juga. so kita tengok. Okay, yang pertama dia ada berkaitan dengan udara. Okay, lepas tu dia ada cakap pemanasan. Maksudnya melibatkan haba dan suhu. Kemudian dia ada cakap kedudukan omboh bergerak ke atas. So kedudukan omboh ni mewakili isi padu. Isi padu. Isi padu Isi padu kan? Betul. Kalau dia besar, isi padu besar kan? Ini isi padu besar, ini isi padu kecil. Betul tak? Betul tak Betul. pelajar? Betul. Isi padu. So suhu. So pemboleh ubah manipulasi dia suhu, PUM. Pemboleh ubah bergerak balas dia volume ataupun isi padu, PUB. Isi padu. Lepas tu dia ada kaitkan dengan udara. So bila udara kita guna gas law. Ingat tak gas law? Ingat tak gas law? Ingat tak PVT ni? Tak ingat dia tengok rumus. Okay, kalau tak ingat dia tengok rumus. Dia tak rumus. Ni. Bagusnya rumus ni. Dia dah siap bagi macam ni. Ada setengah dia buat macam PV sama dengan NRT. Ni terus 16, 17. Okay, sekarang kita guna yang mana satu? 16 ke 17 ke 18? Tujuh 17 ke 18? 18. 18. V dengan T. Zarul tetap pendirian dia kata 17. Tekanan juga cikgu. Saya tak puas hati cikgu. Saya nak tekanan juga cikgu. Sekejap kita tengok kenapa 11 jawapan dia C. Okay. Kenapa dia jadi sini? Kenapa dia jadi bawah dia tak ada? Tadi ada kan? Ada ke? Alah, cikgu kena tutup balik. Buka balik yang ni. Okay. Jawapan dia C. Nampak tak? Cikgu betul. Zarul salah. Okay. Kenapa Zarul salah? Sebab cikgu dah terang dah tadi. Kalau dia di ketinggian, dia katakan kedudukan omboh dia dapat bergerak. So kita tengok kat sini. Ada perbezaan selepas suhu tinggi tu. Jadi dia punya isi padu. Kalau ruang maksudnya isi padu. Okay, ruang ni maksudnya isi padu. Ada perbezaan ruang. So isi padu. Silinder, dia punya luas permukaan silinder. Area A darabkan dengan height. Area constant variable. But then dia punya height different. Height dia bertambah. So area darab height adalah volume. Betul tak? So volume yang berubah. Okay, faham? Faham. Apabila suhu bertambah, isi padu udara terperangkap pun bertambah, tetapi tekanan udara terperangkap adalah malar. Okay, dia dalam satu-satu masa, kita tak boleh jadikan dua faktor berubah. Satu manipulasi, satu je bergerak balas. Yang lain kita kena malarkan. Okay, kita kena malarkan. Daripada rumus ni. Okay, daripada rumus ni. Macam mana nak tahu hubungan dia? Kita tengok Okay. P1V1 sama dengan P2V2. Okay, cikgu ambil P1. Ni hukum apa ni? P1V1 ni hukum apa?
Ball. Ball. P1T1 2017 hukum Charles. Ha? Charles. Charles. Gilset. Awak kena buat macam ni, segitiga kembang ke atas. Segitiga kembang ke atas. BCG. Kena buat macam ni. Ikut jam, lepas tu huruf B, huruf C, baru huruf G. Kan A, B, C, D, E, F, G. B dulu baru C, lepas tu baru G. So, ball, Charles, dan Gilset. So, tengok. Kalau PT, kalau PT ni ialah Gilset. Kalau VT, Charles. So, kita hukum apa tadi tu? Soalan tadi tu hukum Charles ke, hukum Gilset ke, hukum ball? Nombor 18 ni. Hukum apa? Charles. Charles. Okay, so cikgu nak tunjuk macam mana hubungan. Okay, bila kita nak kaji hubungan, contoh kan macam ni, P1V1. Okay, P1V1 ni dia tak boleh berada pada kedudukan yang sama. Apakah hubungan antara P dengan V? So, salah satu ni kita bawa ke sebelah sini. Dia akan jadi P1 sama dengan P2V2 bahagi V1. So, apakah hubungan P1 dengan V1? Berkadar sang. Okay, mesti 1 dengan 1 ataupun 2 dengan 2. Mesti yang sama. Okay, P1 dengan T1 hubungan dia berkadar Terus. P dengan T berkadar terus. Okay, P dengan V berkadar sungsang. Okay, V1 dengan T1 pula berkadar Terus. Okay, V berkadar terus dengan T. Faham ke tak faham? Tak faham tanya. Faham tak? Faham. Okay. Okay, good. Okay. Okay, seterusnya. Tadi berhenti kat siapa? Jadi sila jawapan dia. Okay, nombor 12. Siapa? Nabil. Kuantiti fizik manakah semakin berkurang apabila suatu sistem getaran mengalami pelembapan? Jawapannya B, amplitude. Yes. Okay. Baru ni soalan Selangor, kertas 1 dia ada cakap pasal pelembapan ni. Okay, dia ada buat pasal graf pelembapan. Tapi dia A dengan B tu, yang A tu dia punya frekuensi dia lari. Okay, yang B tu frekuensi dia tetap ikut dia punya masa. Jadi yang ini salah. Sebab bila berlaku pelembapan, frekuensi tak berubah. Yang berubah amplitude je. Amplitude tu apa Amplitude tu apa maksud dia? Sesaran maksimum. Dari titik keseimbangan. Daripada kedudukan keseimbangan. Jadi inilah sesaran maksimum dia. Ni garisan titik keseimbangan. So sesaran maksimum. Ni amplitude. Dan dia berkaitan dengan sesaran maksimum zarah. Macam kalau gelombang air, zarah air. Zarah air tu boleh berada pada kedudukan maksimum kan, ombak kan. Dia boleh berada pada amplitude maksimum, kedudukan maksimum. Jadi bila zarah air tu berada pada kedudukan maksimum ataupun gelombang tu amplitude dia tinggi, means dia punya MGH dia pun tinggi. Sebab height ni amplitude ni lah. Tenaga keupayaan graviti dia pun tinggi. Sebab tu kalau ombak tu tinggi sangat dia punya amplitude dia, macam tsunami kan. Okay, tsunami amplitude dia tinggi. Jadi dia akan berubah kepada tenaga kinetik yang tinggi. Sebab tu dia laju untuk gelombang tsunami tu. Okay, nombor 13. Apa? Rajah 7 menunjukkan gelombang satah merambat ke arah satu pemantau satah dalam satu eksperimen menggunakan tangki riak. Pasangan manakah yang betul untuk menerangkan gelombang pantulan? Okay. Diterangkan pasal gelombang pantulan. Ya? D. Donkey. D. Donkey.
Okey, betul. Ciri-ciri gelombang pantulan V, F, lambda semua sama. Pantulan ni ciri dia V, F, lambda semua sama untuk sebelum pantulan dan selepas pantulan. Jadi kalau awak lukis, kalau awak lukis dapatkan sudut tuju dia. Lepas tu daripada garis normal. Garis normal tahu kan nak lukis garis normal? Garis normal ni mesti 90 darjah dengan permukaan pemantul. Lepas tu daripada garis normal ni pergi ke sinar tuju, sudut tuju. Dari garis normal pergi mesti sama sebab hukum Snell. Hukum Snell menyatakan sudut tuju sama dengan sudut pantulan. So kita ukurlah kalau ni 30, ni pun 30, barulah lukis dia punya sinar pantulan dia. Okay, selepas dah lukis sinar pantulan dia, barulah lukis dia punya muka gelombang. Kalau muka gelombang ni, sebab muka gelombang ni mewakili lambda. Kalau jarak muka gelombang ni 2 cm, awak pun lukislah 2 cm. Okay, macam mana nak lukis muka gelombang? Dia mesti 90 darjah. Muka gelombang ni mesti 90 darjah dengan arah perambatan. Mesti 90 darjah. So cara nak lukis mesti 90 darjah juga dan jarak pun mesti sama. Okay, lambda sebelum mesti sama dengan lambda selepas dan 90 darjah. Muka gelombang ni muka gelombang apa Jenis muka gelombang ni muka gelombang apa? Satah. Kita ada dua muka gelombang je. Satu satah, straight. Satu lagi bulat. Muka gelombang membulat-bulat. Okay. So betul jawapan dia D. Okay, good. Next, 14. Kirana. Darjah 8 menunjukkan dua tapak perkemahan yang dipisahkan oleh sebuah tasik. Ketika awal pagi, bunyi dari tapak perkemahan yang bertentangan dapat didengari dengan jelas. Fenomena manakah yang menerangkan situasi di atas? B. Pembiasan gelombang. Ini senang je. Pembiasan. Macam mana awak boleh tahu dia pembiasan Apa keyword yang tolong awak? Ketika awal pagi. Okey, ketika awal pagi, so kat situ apa? Suhu. Suhu. Okey, suhu sejuk. So, kalau suhu sejuk, apa berlaku? Gelombang tu dia nak merambat melalui medium apa? Gelombang apa sekarang ni? Gelombang apa? Gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Okey, dia merambat melalui medium apa? Udara. Medium apa? Udara. Jadi waktu pagi udara dia sejuk, maksudnya akan ada perbezaan ketupatan udara daripada untuk setiap lapisan udara tu. Betul? So bila ada perbezaan ketempatan udara ataupun perbezaan ketempatan air ataupun perbezaan ketempatan medium, maka berlakulah fenomena pembiasan gelombang. Tak kira lah gelombang cahaya ke gelombang air. Sebab yang ini pembiasan ni dia mesti ada perbezaan ketumpatan. Ni simbol perbezaan, ni ketumpatan, perbezaan ketumpatan. Kalau pantulan tak ada beza apa. Dia just pergi patah-patah balik je. Interferer mesti ada dua celah pembelauan, satu celah atau satu halangan. Tulisan. Okey, nombor 15. Sambung. Darjah 9 menunjukkan gelombang air merambat ke arah satu celah. Satu celah maksudnya fenomena? Pembelauan. Okey. Lepas tu? A. Okey, fenomena pembelauan. So pembiasan ni salah. Dan apa bentuk muka gelombang? Adakah satah ataupun membulat? Okey. Macam mana Wawa boleh tahu dia akan menghasilkan membulat? Rasanya macam soalan Selangor susah. Soalan objektif. Ni soalan SBP kot. Senang. Okay. Rasanya senang soalan SBP ni. Okay. Selangor macam bila cikgu bincang macam susah pula. Okay. Cepat. Macam mana Wawa boleh tahu dia membulat bukan satah? Enggak tahu. Okay, orang lain? Sebab dia celah.
Sebab dia celah. Memanglah dia celah. Celah boleh besar, boleh kecil. Kecil. Celah kecil. Celah kecil maksudnya dia punya perubahan ketara. Kalau celah dia besar, cikgu, besar kecil tu macam mana nak ukur cikgu? Oh, ukur dia macam ni. Okay. Kalau ni kita labelkan sebagai A. Okay, ini kita labelkan sebagai lambda. A kalau kecil daripada lambda, maka dia akan kesan ketara. Kesan perubahan yang ketara. Kesan ketara. Ketara ni maksudnya kalau muka gelombang satah, dia jadi muka gelombang membulat. Okay, faham? Tapi kalau A tu besar, A besar daripada lambda, besar, contohnya celah dia kat sini, besar celah dia, ataupun macam ni, celah dia besar, lambda dia kecil, so dia punya bentuk gelombang terbelau tu tak berapa obvious, kesan dia tak berapa ketara, macam satah lagi. Tu je, faham? Kalau soalan tanya, kenapa? Awak bagi tahu reason, kerana saiz celah kurang daripada panjang gelombang. Maka kesan perubahan dia ketara. Faham tak? Kalau soalan struktur keluar. Okey. Boleh? Okey, bila awak lukis, make sure ciri dipatuhi. Ciri gelombang terbelau tu. Di mana bila awak dah buat dia punya gelombang membulat tu, make sure dia punya lambda ni sama sebelum dengan selepas. Untuk pembelauan, lambda sama. Hanya pembiasan je lambda berubah. Kalau kawasan tumpat, lambda dia kecil sebab dia pergi ke kawasan yang padat kan. Kalau kawasan padat tu laju kurang kan. Macam kita masuk ke kawasan jam lah. Kalau kawasan jam kita slow down. So laju berkurang, panjang pun, jarak pun berkurang. Sebab hal laju ialah sesaran bahagi masa. Sesaran bahagi masa. So bila hal laju berkurang sebab dia masuk ke kawasan yang tumpat, hal laju pun berkurang, dia punya sesaran berkurang. Sesaran ni mewakili lambda lah. Lambda berkurang. Faham ke tak? So bila lambda berkurang, panjang gelombang dia pun akan jadi makin rapat. Boleh faham? So just make sure awak punya lukisan tu jangan buat rapat-rapat macam ni, salah. Dia mesti sama dengan sebelum. Okay. So jawapan A betul. Seterusnya nombor 16 apa? Saya. Oh, Zarul. Okay, Raja 10 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk menghasilkan corak interference di atas skrin dengan menggunakan cahaya merah. Apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan jarak di antara dua pinggir gelap yang berturutan? B. Berikan dua celah dengan jarak pemisahan celah yang lebih besar. Jarak pemisahan celah yang lebih besar. Okey. Meningkatkan jarak di antara dua pinggir gelap yang berturutan ni apa simbol dia? Okay, kita tengok list of. Betul Nabil, X. Jarak antara celah, jarak pemisah celah ni simbol dia A, kan? Kita boleh label kat sini. Okay, kita boleh label kat sini. Okay, ni adalah A. Jarak antara celah ke celah ni adalah A. Sini ni. Okay, ni A. Jarak pemisah celah. Okay, kemudian yang ini X. Jarak antara dua cerah berturutan atau dua gelap berturutan. Dua jalur gelap berturutan. Kemudian jarak antara celah pergi ke skrin D. So boleh refer rumus yang berkaitan iaitu yang ini. Rumus nombor berapa? Rumus nombor berapa? 19 ke 20? 20 je untuk interference. Okay, sekarang dah tahu dah label dia. So tulislah rumus. Lambda sama dengan AX over D. Soalan kata macam mana nak tingkatkan jarak antara dua pinggir cerah. Dua pinggir gelap berturutan. Maksudnya X. Macam mana kita nak tingkatkan X ni?
Okay, kita nak tambah X. Kita tak boleh ubah lambda. Ada tak pasal lambda kat sini? Oh, ada. Okay. Boleh, maksudnya kita kita boleh ubah lambda, tapi kita kena tahu setiap ciri kat sini. Okay, yang pertama, apakah hubungan X dengan lambda? Berkadar? Terus. Okay, betul. So, X berkadar terus dengan lambda. So, kalau kita nak tambah X, kita kena tambah nilai lambda. Maksudnya mengguna cahaya yang panjang gelombang dia tinggi. So, panjang gelombang tinggi, kita kena tengok Mach Bew. Mach Bew. Mach Bew, panjang gelombang berkurang, lambda berkurang. So, merah kat sini dia kata nombor 3 tu gantikan merah dengan hijau. Kita tengok, okay, merah panjang gelombang dia besar. Hijau panjang gelombang dia kecil. Jadi tak bolehlah guna sebab panjang gelombang berkurang, kalau guna hijau dia mengurangkan panjang gelombang, jadi salah. Okay, salah. Kena guna panjang gelombang yang lebih tinggi. Tak ada lagi yang lebih tinggi berbanding merah. Merah lah yang paling tinggi. Faham? So salah lah C ni. Okay, lepas tu tambahkan jarak gunakan skrin yang lebih besar tak ada mempengaruhi. Okay, tambahkan jarak di antara skrin dengan dui celah. Maksudnya yang mana? A, D atau X? D. D. So apa hubungan D dengan X? Songsang. Tak boleh. Sekiranya X dengan D ni dia tak boleh berada pada sebelah persamaan yang sama. Kalau kita nak kaji, salah satunya kita kena bawa ke sebelah persamaan yang berbeza, mesti bertentangan. Jadi apa hubungan D dengan X? Berkadar? Terus. Okey, kita buat yang kedua. X berkadar terus dengan D. So, D bertambah, X pun bertambah. So, kena panjangkan jarak D lah. Tambah jarak antara skrin dengan dui celah, maksudnya tambahkan nilai D. So, X pun bertambah. Sebab D dengan X berkadar terus. Okey, lepas tu kita cek jawapan yang D tu. Gunakan dui celah dengan jarak pemisah yang lebih besar. Okey, so kita tengok hubungan antara A dengan X. Bawa A ke sebelah sini. Jadi A bahagi lambda bahagi kan, betul tak? Padam dulu. Dia tak boleh padam banyak-banyak. Pening tadi. Okey. Lambda sama dengan E bahagi D. X bawa ke sini. So, apa hubungan E dengan X? Berkadar? Songsang. So, untuk tambahkan, misi kita nak tambahkan X. So, kita kena kurangkan E. So, kalau you tambahkan A, yang ini A ni kita tambahkan. So, salah lah. So, jawapan dia B. So, every point analysis macam ni, it could be come up in paper 2 structure. So, 2 markah. You kena analisis, buat ramalan, and then you kena terangkan reason dia. So, cara nak terangkan reason dia, bagi tahulah hubungan daripada rumus. X bertambah kerana kerana hubungan antara X dengan D apa? Berkadar terus ke? Macam tu lah. Boleh tak? Boleh ke tak? Faham? Faham tak nak main-main rumus ni? Untuk nak mengkaji faktor-faktor. Dah faham ke? Dah faham kita tengok apa yang misi kita nak apa. Lepas tu kita cari rumus. Tapi yang pastinya kita kena pasti simbol. Kena faham maksud simbol tu. A tu apa, X tu apa, D tu apa. Faham tak? Dah faham? Okay. Nombor 17. Siapa? Saya. Jas 11 menunjukkan satu sinar cahaya ditujukan secara normal dengan permukaan PQ bagi sebuah prisma kaca. Lebih bawah indeks biasan prisma tersebut ialah 1.50. Lintasan manakah ABCD menunjukkan perambatan cahaya yang betul selepas melalui PR?
Saya tak tahu tapi saya tembak saja jawapannya D atau B. Dia nak perambatan cahaya yang betul selepas melalui PR. Okay, PR mana PR? Ni PR. Okay. Okay, ni sinar 7. Okay, dia kata Raja sebelah menunjukkan satu sinar cahaya ditujukan secara normal. Apa maksud secara normal? Okay, secara normal ni maksudnya sinar 7 ni okay, bersudut 0 darjah. Okay, sudut 7 dia 0 darjah. Ataupun secara normal maksud selari dengan garisan normal. Garisan normal tu kan normal dengan sempadan mesti 90 darjah. Pada titik 7 ni kita buat garisan normal dengan sempadan. Okay, faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Okay. Pada titik 7, okay, buat garis normal 90 darjah dengan sempadan. Okay, ni sempadan yang memisahkan antara udara dengan kaca, dengan prisma ni. So, pada titik 7 ni, titik 7 cahaya tu. Jadi, garis normal dia mesti 90 darjah. Okay. Ni garis normal, yang warna hijau ni garis normal. Dan cahaya tu awak lalukan selari dengan garisan normal. Bila selari dengan garisan normal, dia tak ada sudut 7 lah. Sebab sudut 7 mesti daripada garis normal pergi ke sinar 7. So kalau dia selari macam ni, dia memang tak ada sudut 7. Itu syarat untuk pantulan dalam penuh. Dia mesti selari. Mula-mula tu mesti selari. Okey, lepas tu dia untuk pantulan dalam penuh, sinar cahaya tu mesti daripada medium lebih tumpat. Inilah prisma ni. Kemudian dia akan pergi ke medium yang kurang tumpat iaitu udara. Daripada prisma pergi ke udara. Masa daripada prisma pergi udara itulah boleh berlakunya pembiasan biasa ataupun boleh berlakunya pantulan dalam penuh. Faham tak? Dia mesti pantulan dalam penuh syarat dia 2. Yang pertama mesti daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Lebih tumpat ke kurang tumpat. Itu syarat dia pertama. Syarat kedua, sudut 7 mesti melebihi sudut genting medium yang lebih tumpat tu. Kalau medium lebih tumpat, sudut genting tahu kan? Sudut genting tu memang ada dalam nilai dia memang malar untuk bahan-bahan tertentu. Macam belian, berapa sudut genting dia. Kalau kaca, berapa. Kalau prisma, berapa. Dia ada nilai-nilai dia. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Okay. So, perhatikan 2 syarat ni je. So, mestilah daripada PR ni. Dekat PR ni lah yang boleh berlakunya pantulan dalam penuh. So, sekarang ni dia kata apa? Diberi bahawa indeks biasan prisma 1.50. Apa simbol bagi indeks biasan? Apa simbol bagi indeks biasan? N. N. Okay, N. Jadi kita buat N. Ini N. Dan rumus untuk pantulan dalam penuh 1 bahagi sin C. So, sekarang kita nak dapatkan C, sudut genting dulu. Sudut genting prisma ni. So, C sama dengan sin set 1 bahagi N. Sin set 1 bahagi 1.50. Okay, kira dapat berapa C? 1 bahagi 1.5. Lepas tu sin set kan. Berapa? Kenapa garu-garu kepala? 41.81. 41.81. Okey. So, itulah sudut genting bagi prisma kaca ni. Faham tak nak kira macam mana sudut genting? Okey, faham? Rumus tu kena hafal sikit kalau awak nak dekat, nak cepat. Okey. Ya, nak tanya apa? Sin C tu apa cikgu? Sin tu sinus.
Sin, sinus, tekan sin. Okey, C tu sudut genting. Sudut genting. Sudut genting ni maksudnya macam ni. Okey. Ni katakan medium lebih tumpat. Okey. Contohnya kaca, ni udara, ni kaca. Okey. Ada satu sinar tuju. Kalau macam ni tak jadi. Dia mesti daripada kaca ke udara. Betul tak? Betul tak? Okay, dia mesti medium kurang lebih tumpat ke kurang tumpat. Daripada medium kaca pergi ke udara. So daripada dalam lah. Okay, daripada dalam. Okay, daripada dalam. Sinar tuju dia mesti daripada dalam. Air pun boleh juga ni. Air. Contohnya macam ikan. Ikan dia boleh dia ada batu kat sini tau. Ada batu kat tengah. Dia boleh nampak ikan lain kat sebelah sini menggunakan konsep pantulan dalam penuh. Ikan. Okey. Mana? Awak nak tak faham apa itu C Sudut genting Zarul? Zarul? Saya confuse dengan formula nak cari indeks biasa ni macam sin bahagi sin tu. Oh, C tu faham? Faham? Oh, C tu faham. Sudut tuju tu faham Sudut Sudut tuju. genting pun faham. Sudut genting, sudut genting tu adalah sejenis sudut tuju, tahu tak? Oh, Tahu ke tak tahu? tahu. Nabil, Harik, Wawa? Saya tak tahu. Tak tahu. Sudut genting tu adalah sejenis sudut tuju. Bila mana sudut biasan dia sama dengan 90 darjah. Okey, ni yang cikgu nak terang ni. Okey, kita ada satu sinar biasan daripada medium kaca, medium lebih tumpat ke medium udara yang kurang tumpat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, okey, ni garis normal. Ni sudut tuju, I. Okey. Kalau dia punya pembiasan dia tu dekat sini, sinar biasan dia, dia akan create sudut biasan 90 darjah. Betul? Betul tak? Okey. Bila sudut biasan 90 darjah, waktu tu sudut tuju ni kita namakan sudut genting. Sudut tuju yang menghasilkan sudut biasan R 90 darjah ialah sudut genting. Apabila sinar tu merambat daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Semua medium macam tu. Okey, semua. Pantulan dalam penuh syarat dia mesti daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat, dan apabila sudut tuju lebih I ni, nanti I tu kita pun adjust lah. I ni kita tambahkan sikit. Sinar biasan tu kita tambah, sinar tuju tu kita tambah sikit. Lebih daripada I, lebih daripada C. So dia terus pantul masuk dalam. Sebab I lebih daripada C. Katakanlah, katakan tadi ni kan. Katakan kita dah adjust, kita nak buat eksperimen ni nak dapatkan sudut tuju tau. Sudut genting. Sudut genting sesuatu prisma. So kita adjust lah, kita adjust sudut tuju ni, kita adjust sampailah kita dapat sinar biasan dia ni betul-betul duduk antara dekat sempadan. So waktu tu R dia sama dengan 90. So kita boleh dapatlah sudut tuju. Katakan sudut tuju tu sama dengan sudut genting kan. Katakan 41 tadi, 41 darjah. Itulah cara untuk kita dapatkan sudut genting. Bila kita adjust sudut tuju tu dan menjadikan sudut biasan tu 90 darjah. Faham ke tak faham? Faham? Faham. Sudut tuju tu kita adjust sampailah kita dapat R tu 90. Waktu tu sudut tuju tu kita katakan sudut genting. Faham? Genting lah sebab kalau lebih sikit dia pantul dalam. Pantulan dalam penuh berlaku. Kurang sikit pembiasan biasa berlaku. Dia genting ni. Ini genting.
Kalau lebih dia pantul ke dalam, pantulan dalam penuh. Kalau kurang dia bias. Okay. So ni formula, hafal je lah Zarul. Formula untuk formula untuk pantulan dalam penuh. Dia ada cara macam mana boleh dapat satu bahagi sainsi tu, tapi cikgu nak awak hafal je lah cepat sikit. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Banyak sangat ya. Okey. Lepas tu dia kata apa? Jawapan kata mana yang betul selepas melalui EPR. So awak kira dia soalan ni. Di mana jawapan dia? ABCD Okey, ABCD. Cikgu padam dulu. Kita dapat 41. C dia 41.81 ingat. C dia 41.81. Okey. So kita kena detect sudut tuju dulu. Sini. Saya nak detect sudut tuju kat sini. Tengok sudut tuju kat sini. Lebih 41 lebih 41.81 ke tak? Ni matematik. Tahu tak macam mana korang buat matematik ni? Dia belajar tak? Matematik Azhar, Nabil. Saya tak mahir cikgu sudut-sudut ni. Zarul je mahir. Zarul. Okey, Zarul. Zarul. Saya pun tak mahir. Juga. Tadi Nabil cakap apa Nabil? Jawapan dia apa? D. Donkey. Betul. Pantulan dalam penuh. So, 41. Cikgu rasa cikgu nak agak-agak je lah. Boleh tak cikgu nak agak-agak? Cikgu agak-agak kat sini sudut ni. Sebab yang ni kan 90 darjah. Cikgu nak agak-agak je. Boleh tak? Ni kan 90 darjah. Jadi kalau kita bandingkan yang ni dengan yang ni mesti lebih. Yang ini mesti lebih 45 kan? Betul tak? Ini mesti lebih 45 kan? Lebih 45. So lebih lah 41. So I lebih lah daripada C. So bila I lebih daripada C berlakulah pantulan dalam penuh. Boleh tak macam tu? Tak payah kira dah. Boleh tak? Boleh. Okay. Sudah. Okay, seterusnya jawapan dia betul di okay. 18. Next. Rajah 12 menunjukkan satu rajah sinar yang tidak lengkap bagi sebuah kantas cekung. Tentukan kedudukan imej. Saya rasa jawapan dia B. D. Mana? Kedudukan imej. Kedudukan imej dekat A, B, C atau D. Jawapan apa? B. Bola. Bola. Jawapan awak kat bola. Macam mana awak tahu kat bola? Sebab kantas cekung dia punya, kalau kedudukan objek dia dua-dua kat mana pun dia mesti antara pusat dengan titik fokus. Jadi image. Dah. Betul. Dah kan? Diminish, upright, virtual. So dia kecil, kemudian dia tegak. Tegak maksudnya di sebelah atas, kemudian dia kecil, maksudnya kurang daripada titik fokus. Kemudian dia virtual. Virtual maksudnya dia duduk dekat belakang. Kan? Betul? Sebab dia jenis diverge. Sifat mencapah. Kanta pencapah dan cermin pencapah. Cermin pencapah maksudnya macam ni. Cermin cembung. So bila cermin cembung pun dia akan dapat depth juga. Mana-mana objek berada. Okay, good. Betul. Bagus. Tapi kita nak selesaikan dia punya gambar rajah sinar tu. Maksudnya dia akan lalu fokus kat belakang ni. Dia mencapah sebab paralel selari Siti Fatimah. Dia mesti mencapah sebab dia kanta cekung. Kanta cekung mesti capah tapi dia mencapah daripada titik fokus kat belakang ni. Mencapah daripada situ.
Jadi kita boleh lukis image dia dekat titik persilangan kat belakang ni. Ni ada titik persilangan dia. Image pensel lah, takkan image anak panah. Salah pula image aku ni. Mesti pensel juga. Faham tak? Faham. So, ni diminish, upright, virtual. Dikecilkan, tegak, maya sebab dekat belakang. Siapa tak faham pasal benda ni? Faham dah? Saya tak faham. Wawa tak faham lukisan ke? Wawa tak faham Saya tak faham ciri? konsep dia. Tak faham konsep kanta cekung tu? Okay. Cikgu. Okay, cikgu nak tunjuk. Cikgu rasa macam cikgu dah terangkan sebelum ni Wawa. Tapi mungkin Wawa tak ingat. Dia kalau kita nak kita nak settlekan pasal kanta ataupun cermin ni, kita tengok fungsi dia. Okay, kalau fungsi dia macam tadi tu, fungsi dia mencapah. Jadi secara logiknya dia mencapah sebab kalau kanta bentuk dia macam ni, dia mesti mencapah. Okay. Kalau cermin bentuk dia cembung, dia mesti mencapah. Okay. Kalau menumpu pula. Okay. Kanta penumpu dia mesti tumpulah, dia cembung kat depan supaya dia boleh menumpukan. Menumpu. Kanta dia pembiasan kan? Pembiasan so dia menumpu. Kalau cermin dia cekung. Cekung sebab dia pantul. Bila pantul tu dia menumpukan. Ni cermin menumpu, kanta penumpu. So faham fungsi dengan bentuk dia. Faham tak Wawa? Dah faham fungsi mencapah dengan menumpu, kita pergi kepada cara nak ingat. Kalau menumpu ni dia kena guna yang cikgu pernah ajar sebelum ni. Pernah tak cikgu ajar dirsir tu? Dirsir, mir, move. Ada tak cikgu ajar sebelum ni? Ada kan? Ada tak Wawa? Ada. Ada kan? Okay. So, kalau untuk dapatkan move, maksudnya nak dapatkan image yang magnified dan dia tegak, image yang magnified dan tegak, besar dan tegak, kita kena letak U tu, jarak objek tu, kena letak sama atau kurang dengan panjang fokus. Makin dekat dengan kanta, kurang ataupun sama dengan panjang fokus, kita terus dapat magnified, upright, tegak dan virtual. Okay, so bila kita jauhkan jarak dia sikit demi sedikit, kita terus dapat invert, dapat songsang. Tapi masih tegak, dapat real. Lepas tu same size ni maksudnya kita letak pada 2 kali F. U sama dengan 2 kali F. 2 kali panjang fokus. Lagi jauh kita akan dapat diminish. Okay, untuk mencapah ni pula, tak kira mana objek tu berada, kita memang akan dapat ciri image dia DAF, diminish, upright, virtual. Tak kira kat mana objek tu berada. Dekat U sama dengan 2F ke, U kurang daripada F ke, mana-mana saja U lebih besar daripada 2F ke, U antara F dengan 2F ke, kita memang akan dapat DAF juga untuk mencapah. Sama je ciri image dia. Boleh faham ciri tu Wawa? Faham? Boleh. Faham ya? Tengok fungsi je. Tengok fungsi. Menumpu ni banyak benda kita nak kena tumpu. Satu, 5 aspek kena tumpu. Kalau mencapah ni terlampau capah. Jadi senang cerita DAF je lah. Diverge, DAF. Cikgu ingat bahasa Inggeris tu, diverge, DAF. Kalau menumpu, converge. Tapi ingat diverge tu je lah. Okay. So kalau macam ni lukisan gambar Raja Sina ni, cara nak lukis tu ingat tak Wawa? Wawa, cara nak lukis ingat tak? Okay, cara nak lukis
ada 3 cara. Yang pertama, semua sinar tuju mesti bermula daripada atas kepala objek. Awak ambil kertas graf, awak boleh lukislah benda ni. Okay. Mesti start atas kepala objek. Okay, yang ini maksudnya kedudukan objek ni objek. Jadi U lebih besar daripada panjang fokus. Panjang fokus daripada titik fokus ni pergi ke P. Pusat kanta tu panjang fokus. So U pergi ke P ialah objek pergi ke P adalah jarak objek U. F titik fokus pergi ke P pusat kanta ialah F kecil panjang fokus. F besar ni titik fokus. Okay. So sekarang U ni lebih daripada F. So bila U daripada F tapi kita perhatikan dia adalah kanta mencapah. Mencapah kita akan dapat diverge depth. So tak kira lah objek tu besar, jarak dia macam mana pun, kita akan dapat diminish, image dia tu diminish, upright dan virtual. Okay. Kita lukiskan cara nak lukis dia tu. Okay, yang pertama ada 3. Mesti start daripada atas kepala tau. Tak boleh lebih. Atas kepala parallel dulu. Lukis parallel. Selari dengan paksi utama ni. Okay, parallel, lukis anak panah, jangan lupa lukis anak panah sampai ke paksi yang tengah ni, capahkan dia. Tapi nak capahkan dia mesti dari titik mana? Okay, capahkan dia mesti daripada titik fokus. Sebab kalau ikut rumus dia punya cara dia, parallel, fokus. Selari, lepas tu fokus. Fokus daripada belakang ni. Okay. Faham tak? Faham tak? Kalau dia kata cembung, okey, saya lukis kanta cembung. Kalau dia tu adalah kanta cembung, maka selari, lepas tu dia fokusnya dekat depan ni. Sebab dia jenis menumpu, dia bolehlah fokus kat depan. Tapi kalau mencapah, memang kita janganlah buat menumpu. Kalau mencapah, memanglah kena mencapah, tapi capah daripada titik fokus yang di belakang. Boleh faham? Faham. Okay. Tu baru satu, dan yang kedua, sinar yang kedua kita lalu kita lalu P ni, pusat kanta ni. Kalau lalu pusat kanta ni dia straight je. Cara yang ketiga pula, sinar yang ketiga dari atas kepala ni lalu titik fokus ni. Tapi bila lalu titik fokus kat depan dia akan jadi besar lah. So tidak disarankan cara yang itu. So just 2 je, lukis 2 sinar. So cari titik persilangan 2 sinar tersebut. So inilah titik persilangan dia di sini. Titik persilangan tu kita pun lukislah image daripada titik persilangan tu. Okay. Faham tak? Boleh faham? Faham. So, jawapan dia B lah. Kan? Okay, B. Betul B? Betul tak B? Tadi siapa jawab? Harid jawab B kan Harid? Betul B. Okay, good. Okay, nombor 19. Sambung. Raja 13 menunjukkan image sehelai daun dipartikan menggunakan kanta pembesar. Kombinasi manakah benar bagi situasi di atas? A. Okay, jarak antara sehelai daun dengan kanta pembesar berapa? Panjang fokus dia berapa? Dia mesti kurang daripada panjang fokus A. Okay, dia tak boleh lebih. Tak boleh sama. Sebab kalau sama, U sama dengan F, kita akan dapat V dia infinity. Tak boleh nak tahu kedudukan V. Ni besar tak boleh. Ni besar, U lebih besar daripada F tak boleh. U lebih besar daripada F tak boleh. U mesti kurang daripada F untuk kita dapat move. Sebab ni kanta pembesar. Kanta pembesar adalah kanta cembung yang cikgu terang tadi. So kita guna dirsir tu kan. Move betul tak? Okay, kita nak cari move ni. Sebab kita tengok image dia ni. Magnified. Lepas tu upright. Virtual tu kita tak tahulah. So move. Tapi kita kena guna yang ni. Move yang bawah. Kalau guna move yang atas ni,
Maksudnya U sama dengan F, kita tak akan dapat V. V tu sama dengan infinity. Tapi kalau kita guna move yang bawah ni, U kurang daripada F, so V tu kita dapat tentukan nilai dia. Okay, so jawapan dia A Faham ke tak maksud cikgu ni? Faham ke? Tak faham. Tak faham tanya. Cik Zarul, Harid. Faham? Faham. 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 Tak faham. Oh, tak sing lah. Dia tak sing. Aduh. Okey, nombor 20. Raja 14 menunjukkan cermin cekung digunakan untuk memeriksa gigi pesakit. Ciri-ciri imej manakah yang betul bagi cermin cekung? C. C. Confidentnya awak jawab C. Ni kenapa dibesarkan, lepas tu dia punya jawapan English tu diminish pula. Aduh. Okay, jom kita tengok dulu. Cermin cekung, fungsi dia apa? Menumpuk ke mencapah bawah? Mencapah. Cermin cekung. Cermin cekung. Reflektor jenis cekung. Menumpu. Menumpu. So kalau menumpu guna cermin. Move. Kenapa tu? Apa? Tak apa. Wawa tak suka bab ni. Tak suka bab ni. Wawa tak suka bab ni. Okay. Tak, sebab apa tak suka? Sebab tak nampak. Okey, kan cikgu suruh ambil sudu hari tu. Wawa ambil sudu. Pergi ambil sekarang semua orang. Nak tengok Wawa pegang sudu. Buka. Buka kamera Wawa. Ambil sudu. Demi, Nini. Dah ada sudu. Sudu tu kalau boleh sudu yang cantik lengkungan dia tu. Tengok, tunjuk. Tengok. Nabil. Okay. Zarul, tengok. Sudu apa tu Zarul? Senduk ke sudu tu? Harid. Okay. Sekarang ni cikgu nak awak tengok bahagian cekung. Tengok bahagian cekung. Okay. Dekat ke jauh? Dekat dulu ataupun daripada jauh dulu? Okay. Daripada jauh dulu. Okay. Daripada jauh. Kau janganlah Wawa kau terus dekat kat batang hidung kau. Kau jauhkan dulu. Kau jauhkan dulu. Semua jauh. Lepas tu kau dekat slow dekatkan. Dekatkan ke batang hidung masing-masing. Dan perhatikan akan ada satu point dia tukar daripada invert pergi ke upright. Daripada jauh tu, jauh tu dia invert, dia songsang. Jauh tu dia songsang, betul tak? Bila jauh awak songsang kan? Betul tak songsang? Tak dengar? Seorang buka mic. Betul. Songsang. So, dir. Lepas tu, sis. Lepas tu, mil. Okey, dapatkan satu titik yang awak tegak.
image awak tu start tegak. Dekatkan slow-slow, awak dapatkan satu titik yang awak punya image dekat sudu tu start tegak. Daripada songsang jadi tegak. Dapat tak? Lama-lama Julian aku tengok budak-budak ni. Dapat tak? Tak dapat. Sudu saya rosak kot. Tak, dia mesti ada, cuba dekatkan sampai satu titik, awak akan nampak image awak tu tegak. Tak dapat juga. Dia tengok pada kelengkungan sudu tu. Tak dapat Itu cembung. Tengok bahagian cekung. Maksudnya Wawa punya ni, dia punya curvature dia agak nipis, agak sikit je. So bila curvature dia sikit, bila curvature dia sikit, dia punya titik fokus dia tu jauh. Titik fokus dia jauh. Cuba lagi sekali, siapa pun tak dapat ke? Saya buat eksperimen ni dengan anak murid saya, dapat je. Nabil, dia tak ada titik yang upright. Tak ada. Semua Saya tak rasa dapat. saya punya pun rosak. Malam kot tu. Okey, cuba buka, cuba pusing bahagian cembung. Bahagian cembung. Okey. Cembung tu awak akan dapat upright, diminish upright virtual. Betul? Betul. Mesti tak puas hatilah bila itulah saya buat video saya punya sudu sendiri. Saya bagi kat awak. Saya pakai sudu mahalnya. Sabar dulu budak-budak ni. Aku buat dapat. Kau punya sudu murah-murah lah. Okay. Ciri image manakah yang betul bagi cermin cekung? So cermin cekung, pertama cekung, lukis bentuk cekung, kemudian tumpukan dia. So dia adalah cermin penumpu. Bila fungsi menumpu guna Dircemir eye move ni. Okay. Lepas tu tengoklah dia duduk rapat. Bila rapat objek gigi ni dengan cermin tu rapat, maksudnya U kurang daripada F. So bila U kurang daripada F, yang inilah kita akan dapat ni. Sebab yang ni adalah untuk U kurang daripada F. Kita akan dapat move. Move kat sini move. Mana move? Magnified, upright, virtual. So D. Magnified, upright, virtual. So kita akan dapat D. Faham tak? Wawa. Wawa. Apa yang awak tak faham? Cuba cerita. Yang tak faham apa? Bahasa Inggeris tu ke? Semua? Tak dengar lah. Buka lah mic. Cakap lah apa benda yang tak faham. Saya tak pasti. Kalau awak tak pasti macam mana cikgu nak tahu? Okey. Awak tak pasti ni. U dia ni jarak objek ni kurang daripada F. Awak tak pasti tu. Ya kot. U kurang daripada S maksudnya objek tu rapat dengan cermin. Kalau objek tu rapat dengan cermin, dia adalah U kurang daripada F. Zara buat apa? Okey, kalau objek tu rapat maksudnya jarak objek ni kurang daripada F. So bila jarak objek kurang daripada F. Okey macam ni, mungkin kat sini ni kena buat jadual yang tu kot. Macam dah bagi jadual kat awak. Okey, jadual. Ada 5 je. Wawa. Kita mula dengan U lebih besar daripada 2F. Okay. Tengok balik benda ni Wawa. Yang lain tu dah faham, terangkanlah. Siapa dah faham? Tak faham. Okay.
Semua kanta ataupun cermin dia ada titik fokus. Titik fokus tu macam mana nak buat daripada kelengkungan ni. Kelengkungan ni kita sambung, kita buat satu bulatan. Okay. Setiap curve bila kita buat, dia dapat satu bulatan. Okay. Daripada bulatan tu kita akan dapat center. Bulatan cikgu kecil je. Kita akan dapat center. Ni abaikan yang titik sebenar kat sini. Kita akan dapat center. Okay, center. So center pergi ke pole adalah jejari. Jejari bahagi 2, kita akan dapat titik fokus. Tu cara macam mana nak dapat titik fokus. Faham? Okay. Ni depan pun sama juga. Kita boleh dapat titik fokus ni maksudnya jejari bahagi 2. So C ni adalah sama dengan 2 kali F lah. C ni 2 kali F. Itu dia boleh jadi 3F dan seterusnya. Tapi biasanya kita buat sampai 2F je. Okey, faham sampai sini? Faham Okey, lepas tu bila kita dah tahu kedudukan F dia, kena tahu kedudukan F supaya kita boleh lukis gambar raja sinar. Gambar raja sinar ada 3 cara. Cara yang pertama, selari. Kemudian kalau cermin ataupun kanta tu jenis mencapah, kita kena capahkan tapi capahkan daripada titik fokus di belakang. Okey, yang cikgu terang tadi tu lah. Okey. So faham? Yang ni faham tak Wawa? Okey, kalau kanta tu kanta penumpu. Kanta penumpu kita kena terang kanta penumpu. Okay, kanta penumpu ataupun cermin penumpu. So dapatkan F. Ini pun F. 2F, 2F. Okay, katakan objek. So objek ni, dia boleh duduk lebih besar daripada 2F. Lebih besar daripada F. Lebih besar daripada 2F ni. Okay, ni yang kedudukan yang pertama. Kita ada 5 kedudukan je Wawa. Kedudukan ada 5 saja. Yang pertama, lebih besar daripada 2F. Okay. Yang kedua, sini, sama dengan 2F. Yang ketiga, antara 2F dengan F. Yang keempat, dekat F. Yang kelima, kurang daripada F. Ada 5 kedudukan saja. Faham tak sampai sini? Faham. Okey, ada 5 kedudukan objek saja yang kita selalu pertimbangkan. Okey. So, kalau dia kurang objek ni start dekat sini, duduk dekat F ataupun kurang daripada F, kita akan start mula dapat magnified, upright, virtual. Faham tak sampai situ? Faham tak? Maksudnya kalau U sama dengan F ataupun U kurang daripada F, dia punya image yang kita dapat tu dia magnified, upright, virtual. Maksudnya besar. Magnified ni image tu besar daripada objek. Katakan objek ni pendek, image tu besar, lagi besar. Okey, ataupun dan upright maksudnya dia tegak di sebelah atas. Di sebelah atas macam ni. Dan dia virtual maksudnya di sebelah bahagian sini, bukan di sini. Virtual maksudnya di bahagian belakang, bahagian yang sama dengan objek tu. Macam ni tadi. Di bahagian sini, di sebelah sini ni virtual. Kalau objek image tu sebelah sini dia real. Faham tak? Wawa. Okey. Okey. Okey, move So sekarang kalau awak jauhkan sikit, okey start U antara 2F dengan F. Okey, U antara F dengan 2F ni awak akan dapat mirror. Mirror ni maksudnya dia still magnified sama macam ni sebab dia jauh sikit je daripada F. Dia magnified tapi dia dah start invert. Dia dah start songsang. Songsang ni maksudnya dia di sebelah paksi sebelah sini. Dia duduk sebelah bawah. Image dia sebelah bawah. Invert ni songsang. Real ni maksudnya image dia sebelah sini lah. Sebelah sini. Bukan di sini. Real di depan. Objek di belakang. Objek di sini. Objek di sini.
image dia mesti sebelah sini. Kita dah boleh predict dah. Daripada dir, seal, mirror, move tu kita dah boleh ramalkan dah. Kalau mirror tu maksudnya dia magnified, dia besar daripada objek ni, objek dia kecil, image dia besar. Kemudian dia invert, dia songsang, dia dekat bawah. Kemudian dia real. Dia real maksudnya di sebelah sini. Faham tak? Okey. Kemudian kita lagi jauh, objek dia lagi jauh daripada kanta, dekat sini pula. Duduk pada kedudukan 2F, U sama dengan 2F. Okey, dan dia punya ciri image dia shear. Shear ni maksudnya same size, sama tinggi. So pada kedudukan 2F juga. So kalau dia 2F, dia pun duduk pada 2F, sama tinggi. Sama tinggi dengan objek dia, sama tinggi sebab same size. S tu same size. Kemudian dia invert, dia songsang macam ni. Dan dia real sebelah depan. Sinilah. Same size senang je. Dia duduk dekat 2F tapi dia invert, dia songsang di sebelah depan. Shear. Sebelah sini. Same size, invert, real. Sama tinggi dia. Tinggi dia sama. Faham? Faham tak? Wawa? Same size ni faham tak? Faham. Okey, dan last sekali kita pertimbangkan bila U tu lebih besar daripada 2F. Dekat sinilah U duduk sini. Okey, bila U lebih besar daripada 2F, ni 2F kita. U ni lebih besar daripada 2F. Objek ni berada pada jarak lebih besar daripada 2F. So kita akan dapat dir. Diminish lah, makin jauh daripada kanta, diminish. Maksudnya dia kecil, diminish, invert, real. Real sebelah sini, diminish. Maksudnya kecil. Kecil daripada objek, kemudian invert di sebelah bawah, kemudian real maksudnya kawasan ni. Duduk sini lah kot, invert. Dir, sini. Faham? Kita just ramalkan macam tu. Kadang-kadang soalan ni kita tak perlu nak lukis, tapi bila kita faham konsep tu, kita boleh guna. Dir, seal, mirror, move. Berdasarkan kedudukan lebih besar daripada 2F, U sama dengan 2F, U antara 2F dengan F, kemudian U sama dengan F, U kurang daripada F. Faham? Wawa faham tak Wawa? Boleh. Okey, kalau Wawa lemah bahagian kanta ataupun cahaya ni, Wawa kena banyakkan latihan. Kan cikgu ada, nanti dekat Telegram tu cikgu ada postkan soalan perak kan, modul perak, ikut bab. Tingkatan 4, Wawa buka yang tingkatan 4 punya, cari yang bahagian cahaya optik tu, lepas tu Wawa buat untuk cahaya je dulu. Lepas tu tak faham kita boleh bincang dalam grup. Okay? Faham? Okay. Okay, ni pun banyak. Kita memang kena banyak bincang paper 1 untuk gain konsep. Okay, cikgu rasa sampai situ saja. Kita berhenti sampai nombor berapa ni? Nombor 20. Nombor 20. So lagi 20 soalan minggu depan. Okay, itu sahaja. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye.